agama Islam yang dibawa oleh Nabi mengajar kita semua perkara termasuk urusan makanan. Kalau urusan sekecil-kecil Islam ajar. Makanan yang Nabi SAW sebut, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumbernya haram, makannya haram, maka nerakalah yang lebih layak kepadanya. Kenapa nak kena jaga makanan ni halal dan haram? Halal haram ni daripada aspek mana? Tayyibah daripada aspek mana? Kadang-kadang kita duk tanya, halal saja ke tapi tidak tayyib? Apa contoh halal tak tayyib? Benda halal, daging kambing halal tidak? Halal. Tapi untuk orang gaut tayyib ke tidak? Tidak tayyib. Sebab tu orang gaut dia tak boleh kaut aja. Dia kena tengok juga. Benda tu kalau tidak tayyib bagi dia, maka dia tidak boleh mengambil benda tu walaupun benda tu halal. Aspek halal yang lain, bila kita sebut tentang soal halal, halal dari sudut, bukan dari sudut penyediaan makanan tu saja. Asal halal kita pun kata asal bukan babi udah lah. Tu dia. Kan ada perkataan lain nak sebut. Oh ustaz, kasar benar sebut babi. Sebutlah khinzir. Nampak islamik sikit tak? Nak, padahal serupa je. Nak. Dia bukan persoalan daging tu halal ataupun haram. Tetapi persoalan yang sebenar adalah pertama sekali bila sebut soal halal, dari mana benda halal tu diperolehi? Makanan halal. Tapi sumber yang kita beli, yang kita cari makanan halal tu di mana? Halal ataupun tidak? Maka semua itu terkait. Bukan itu, bukan terhenti di situ saja. Tetapi halal juga melibatkan soal penyediaan makanan. Bagaimana makanan itu disediakan, bersih atau tidak, dapur kita bersih atau tidak. Kalau tengok tempat pemotong daging tu, kan, nampak gayanya macam tempat kesat kaki je rupa. Nak, kotor bukan main. Halal ke? Dari sudut penyediaan. Sebab itu Islam mengajar semua benda. Hatta bab makanan sekalipun. Dalam satu hadis Nabi pesan, kalau makanan jangan dibiarkan terdedah, kerana mungkin akan dilihat ataupun dijamah oleh jin. Sebab tu Islam ajar tentang kebersihan ini. Penyediaan soal halal, dia datang daripada mana? Sumber dia mana? Daripada kerja kita yang halal ke ataupun kerja kita yang tidak halal? Itu sumber pertama. Yang kedua, dari sudut makanan itu sendiri, dia mesti halal dari sudut statusnya. Sekarang ni dekat Malaysia tak gaduh dah. Tengok aja kat mana-mana ada halal jakim ataupun ada halal yang cop halal yang diperakui oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kira boleh makan insya-Allah. Kemudian yang ketiga, dari sudut penyediaan. Kadang-kadang kita tengok kita pergi kedai, kena pilih juga. Pergi kedai tu makanan insya-Allah halal. Tapi orang yang dekat kedai, barangkali tukang hidangnya, barangkali orangnya macam mana, kita tengok nampak bersih ataupun tidak. Semuanya itu, konsep itu akan memberi kesan. Bila kita makan sesuatu walaupun dia halal, penyediaan tak baik, dia akan tetap memberi kesan kepada tubuh badan kita. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat tayyibah, dia mesti baik.